أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Kuliah Takmir Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, bersiaran daripada Masjid Kampung Sungai Terap, Tanjung Karang, Kuala Selangor, pada hari ini Isnin 26 hari bulan Julai tahun 2021. Mudah-mudahan ia menjadi titik permulaan kepada mempertingkatkan akidah kita dan juga syariah kita, akhlak kita, terutamanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga suami dan isteri. Semoga ianya berkekalan sehingga ke akhir hayat. Tetapi andainya badai melanda di tengah perjalanan dalam kehidupan suami isteri itu, maka ada jalan keluar, iaitu perceraian ataupun talak. Kita dah bincang pada pertemuan-pertemuan yang lain bab-bab ataupun tajuk-tajuk yang tertentu dalam talak ini, dan kita dah bincang juga tentang beberapa perkara tentang khuluk pada pertemuan yang lalu. Dan insyaAllah pada hari ini kita bincang juga tentang bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Berapa kali suami boleh mentalak isterinya, yang boleh rujuk dan juga yang tak boleh rujuk. Ini talak biasa, tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, sebelum saya menerangkan lebih lanjut lagi tentang bilangan talak ini, maka sama-samalah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabak penyakit COVID-19 ini yang melanda negara kita dan dunia pada hari ini akan diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat menjalani kehidupan dengan sempurna dan tidak ada gangguan, tidak ada perasaan takut, dan dapat kita mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita meneruskan kuliah ataupun kelas di masjid-masjid dan surau-surau secara bersemuka, tidak seperti pada hari ini, iaitu secara live ataupun secara dalam rakaman. Tuan-tuan para pendengar dan juga puan-puan para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya talak adalah hak suami. Talak itu memang adalah hak suami. Siapa suami ini? Suami ialah lelaki.
Hal ini tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237, "Au ya'fu allazi biyadihi 'uqdatun nikah." Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Jadi maksud pihak yang memegang ikatan nikah itu ialah suami. Walau bagaimanapun, isteri juga berhak atas perceraian tersebut dalam keadaan tertentu. Ini tuan-tuan ya dan puan-puan, walaupun pada asalnya talak itu dimiliki oleh suami, tetapi isteri juga ada hak dalam talak ini. Contohnya pada pertemuan yang lalu kita dah bincang tentang khulu'. Khulu' itu adalah hak isteri. Kemudian satu lagi iaitu fasah. Fasah itu adalah hak mahkamah syariah dan juga hak isteri untuk mengadu kepada mana-mana mahkamah syariah andainya berlaku, iaitu suami memudaratkannya, suami memukul dengan fizikal atau mencederakannya, ataupun kata-kata yang menyayat hati, yang tidak menyenangkan kehidupan si isteri, ataupun suami cuai menunaikan hak isteri, hak nafkah zahir dan juga hak nafkah batin, dan juga tidak mampu mengatasi masalah mereka. Ada konflik dalam rumah tangga, maka perceraian itu adalah satu-satunya jalan yang boleh menentukan arah tuju masing-masing. Tidak sentiasa berantakan dalam rumah tangga, tidak aman, tidak tenteram, dan perpisahan itu adalah satu jalan penyelesaian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketika suami yang cuai menunaikan hak isteri dan juga tidak mampu mengatasi masalah mereka, dan pada ketika itu hakim daripada mahkamah syariah boleh menjatuhkan talak salah satu berdasarkan kehendak isteri. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tentang talak ini kita akan bincang lagi pada pertemuan yang akan datang dengan panjang lebar. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya, berapakah bilangan yang dimiliki oleh suami pada asalnya sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak? Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Allah ada menyebut bahwasanya at-talaqu marratan. Talak itu yang boleh dirujuk adalah dua kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. 2 kali saja. Kemudian satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juga ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Maksudnya, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua itu, maknanya ialah talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kahwin dengan suami yang lain. Ini kisah cerita ini nanti insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Apabila talak 3 dan sebagainya, talak bain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, ayat-ayat ini menjelaskan bahawa suami memiliki 3 kali talak. 2 daripadanya boleh rujuk. Talak 1 dan talak 2 boleh rujuk tanpa nikah yang baru dan juga tanpa mahar yang baru. Manakala talak yang ketiga ialah perceraian yang tidak boleh dirujuk. Ini disebut sebagai talak bain, melainkan dengan beberapa syarat yang tertentu. Saya dah kata tadi, insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan akan datang talak 3 ini. Ini berdasarkan pada hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, annar rajula kana idza talaqa imra'atahu fa huwa ahakkum bi raj'atiha wa in talaqaha thalathan fa nusiha an dzalika fa qala at-talaqu marratan. Maksudnya,
Seseorang lelaki apabila menceraikan isterinya, dia berhak rujuk. Jika dia ceraikan sebanyak 3 kali, maknanya 3 talak, sama ada sekaligus ataupun 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka ia telah menghapuskan hak untuk rujuk. Menghapuskan hak untuk rujuk oleh suami. Ibnu Abbas menyebut firman Allah SWT yang maksudnya yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan pendengar sekalian, sehubungan itu ulama bersepakat mengatakan bahawa suami memiliki 3 talak, 3 kali, 3 talak. Dan yang ketiga merupakan yang tidak boleh dirujuk, iaitu bain, melainkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi maknanya kat situ suami kena berhati-hatilah. Pada pertemuan yang lalu pun saya dah bagi tahu, saya dah nyatakan talak ini tidak boleh dimain-main, digurau-gurau ataupun dilakonkan ataupun dicakap sana sini kepada isteri ataupun kepada orang lain. Walaupun dia ada syarat-syarat tertentu, jatuhnya talak itu nanti kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang. Syarat sah ataupun jatuhnya talak itu dia bukan sesuatu yang mudah, dan juga tengoklah sama ada talak itu disertai oleh suami ataupun bagaimana. Nanti insyaAllah kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Jadi apapun tuan-tuan dan puan-puan pada sekalian, setakat ini saja pada hari ini. InsyaAllah kita akan bincang lagi tentang talak ini pada pertemuan yang akan datang. Andainya berlaku kesalahan-kesilapan, maka saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemaafan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.